Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Baiklah, kita baca sekali lagi hadisnya, kemudian terus pergi kepada pengajarannya insya-Allah. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wat-tawbatu ma'rudatun ba'du. Bab bayani khisalil munafiq. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منه ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Itulah hadis yang ke-46 diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang penzina ketika ia berzina. Tidak sempurna iman seorang pencuri ketika ia mencuri. Dan tidak sempurna pula iman seorang pemabuk ketika ia minum arak. Bagaimanapun pintu taubat sentiasa terbuka sesudah itu. Jadi semua perbincangan yang lain telah pun berlalu sebelum ini, dan kita tidak akan ulang lagi. Hanyalah kita terus pergi kepada pengajaran dan panduan yang dapat diambil daripada hadis ini. Seperti muka surat 73 tu di bawah sekali, huruf tebal. Di sana ada beberapa pengajaran dan kesimpulan yang dapat dibuat daripada hadis 46 yang baru kita baca sekejap tadi. Yang pertamanya, seorang yang sempurna imannya tidak akan melakukan maksiat. Itu kesimpulannya. Orang yang sempurna imannya tidak melakukan maksiat. Maksiat maksudnya dosa-dosa yang besar. Dosa besar. Itu maksud maksiat. Dia tidak akan melakukan. Bukan bermakna orang yang sempurna iman itu tidak mungkin melakukan maksiat, dia maksum. Tidak. Kita tak boleh percaya begitu. Sebab yang perlu dipercayai sebagai manusia yang maksum hanyalah nabi-nabi. Adapun manusia lain selain daripada nabi tidak maksum, walaupun dia tidak pernah melakukan apa-apa dosa sekalipun. Kemungkinan ia melakukan dosa itu tetap ada. Dan sekiranya berlaku sesuatu dosa daripada orang yang cukup menjaga dirinya, itu tidak lebih daripada ujian Allah terhadapnya, dan tidak menjadikan dia seorang yang fasik buat selama-lamanya. Apabila ia bertaubat, kembalilah semula keadilannya, sifat adil, iaitu
bukan sebagai seorang fasik, kembali semula kepadanya. Bagaimanapun ketika dia, katakanlah dia tak pernah melakukan apa-apa maksiat, dosa, tiba-tiba berlakulah kepada dia, dia ada melakukan sesuatu. Ketika dia melakukan itu, imannya tak sempurna ketika itu. Walaupun ketika lain sepanjang hayat dia sempurna, ketika itu tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna pada ketika itu, keadaannya masih boleh diperbaiki lagi. Bukan tak ada harapan dah dia nak jadi seorang manusia yang baik. Tak ada peluang langsung untuk dia bertaubat lagi. Tidak begitu. Sebab itulah kalau kita baca di dalam hadis kita ni, di belakang sekali, hujung sekali dia kata wa taubatu ma'rudatun ba'du. Bagaimanapun pintu taubat sentiasa terbuka sesudah itu. Janganlah kita berasa kecewa. Tapi janganlah berasa remeh-temeh atau memandang kecil terhadap dosa itu. Tak boleh. Memandang kecil, memandang remeh terhadap dosa itu tak boleh. Bukan sifat mukmin yang sempurna juga. Tetapi mukmin yang sempurna itu, kalau berlaku dosa pada dia, dia tidak mudah kecewa. Dia tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha menerima taubat. Macam-macam nama dia yang memberi gambaran sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu, seperti Ghafur, Ghafir, Ghaffar. Ini semua Tuhan yang Maha Pengampun. Tawwab, Tuhan yang suka menerima taubat daripada hamba-Nya. Dan semua, kalau kita perhatikan, kebanyakannya nama-nama sifat dia itu, kalau mengikut kaedah bahasa Arabnya, dipanggil dalam bentuk sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah berarti dia memberi makna banyak. Suka, disuka, mengampun. Atau kita panggil maha, banyaklah. Bukan sekali saja dia boleh ampun, dia boleh maaf, tidak. Tapi banyak kali pun boleh. Itu kita kena percaya begitulah. Sebab berdasarkan hadis ini, Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dan seterusnya. Nabi ada kata begitu. Tidak sempurna iman seseorang penzina ketika ia berzina, ketika itu. Kemudian dia mungkin sempurna pula iman, atau sebelum itu imannya sempurna. Ketika dia melakukan maksiat, kita tak boleh kata manusia yang melakukan maksiat itu tetap sempurna iman. Tak boleh. Kena kata. Sebab apa? Sebab Nabi kata tak sempurna iman pada ketika itu. Artinya sukar juga sebenarnya kita nak mendapat darjat iman yang sempurna ni, sukar juga. Sebab bukan satu perkara yang kita kena jaga, kena hindari. Kalau kita tengok dalam hadis ni, beberapa saja yang disebutkan, tetapi bukan Nabi SAW nak menghadkan setakat yang disebut tu saja. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh. Banyak lagi dosa-dosa besar yang lain, seperti membunuh, menipu, menderhakai dua ibu bapa, dan banyak lagi lah. Banyak lagi. Ini semua termasuk dalam dosa besar. Bila seseorang itu melakukannya pada ketika itu, dia tidak sempurna. Tak boleh kita kata sempurnanya iman dia tu kalau dia melakukan dosa pun tetap sempurna juga. Tidak. Dia tergugat. Inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Iman seseorang boleh tergugat, terjejas dengan maksiat yang dilakukannya. Iman juga boleh subur, boleh bertambah, boleh membesar, meningkat dengan bertambahnya amalan ibadat kita dan ketaatan kita kepada Allah.
Dia boleh disuburkan, boleh disuburkan. Tidak seperti golongan Murji'ah yang menganggap iman itu tidak terjejas apa-apa. Seseorang tu bila dia beriman, sama saja, tahap keimanan dia tu sama saja. Dia melakukan maksiat apa sebanyak mana pun tak akan terjejas, tak akan masuk neraka dia dengan sebab maksiat itu. Jadi seseorangnya jadi Islam itu sebagai jaminan lah untuk keselamatan dunia akhirat, untuk terlepas daripada azab Allah SWT di akhirat nanti. Tak akan kena, asalkan dia nama mukmin saja, Muslim saja, tak perlu melakukan sebarang ketaatan, melakukan ibadat tak perlu. Jadi kalau orang yang mengikut fahaman Murji'ah ini, akhirnya dia tak akan buat benda-benda yang tak ibadat apa, dia akan abaikan semua. Sebab buat dengan tak buat sama saja, sama saja. Iman itu tak ada meningkat, tak ada berkurang, sama saja. Jadi ini tak benar mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpandukan sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW. Iman kita boleh bertambah dan boleh berkurang. Iman kita boleh subur dan boleh susut, boleh susut. Yang kedua, melakukan dosa besar boleh mengurangkan dan menjejaskan iman seseorang. Inilah yang saya sebut tadi. Yang ketiga, keinginan untuk melakukan maksiat boleh membawa kepada perlakuannya. Mula-mula ingin saja, boleh membawa, tapi tak dikira lagi kalau selagi tak buat. Cuma kalau lintasan hati tak kira lah. Lintasan hati tu tak kira. Selagi tak buat, Tuhan tak kira lagi. Kalau buat barulah kira. Yang keempat, seorang yang telah melakukan maksiat perlu bertaubat. Itulah penawarnya, itulah ubatnya. Kalau kita kata berlakunya maksiat daripada seseorang manusia itu seperti berlakunya gangguan kesihatan kepada tubuh badannya, maka iyalah, begitulah, kena terima. Selagi kita hidup ni memang terdedah, seperti mana tubuh kita terdedah kepada gangguan kesihatan. Ada ketika-ketika tertentunya kita tak sihat. Begitu juga dengan iman. Ada ketika-ketikanya dia terjejak, tergugat. Kena terima, kena terima. Dan penawarnya, kalau sakit cari ubat untuk jasmani tubuh. Kalau penyakit itu, penyakit rohani itu, dengan sebab melakukan dosa dan maksiat tadi, perlu kepada taubat. Taubat itulah ubatnya. Taubat itulah penawarnya. Dan orang yang bertaubat itu, suka bertaubat itu, disenangi Allah, disukai Allah, dikasihi Allah. Ini adalah satu bentuk ibadat juga. Dan nak ada taubat itu, dia kena ada kesilapan dulu, barulah ada taubat dalam arti kata yang sebenarnya. Dia kena ada kesilapan dulu. Kalau tak ada kesilapan, apa benda yang nak disapunya, yang nak dihilangkan? Yang jadi ada tu sebab kita melakukan sesuatu, sebab kita hidup, kita tidak kaku, tidak mati, bergerak. Bila bergerak, dia adalah salah silap tu. Yang salah tu nak dihapuskan dengan apa cara? Dengan taubat. Taubat. Cuma kalau kita perhatikan, dalam hadis ni disebut sekadar itu saja. Berzina, tidak sempurna orang yang berzina ketika dia berzina tu, orang yang mencuri ketika dia mencuri itu, dan seterusnya. Kalau kita tengok sepintas lalu tu, nampak tak ada bezanya. Sebenarnya ada perbezaan di situ untuk taubat lah. Untuk maksud taubat itu ada perbezaan di situ. Perbezaannya terletak pada dosa yang kita lakukan itu, dosa besar itu, sama ada dosa yang berkait dengan hak Allah atau ada kaitan dengan hak manusia juga. Kalau berkait dengan hak Allah,
Mudah sebenarnya. Mudah. Sebab Allah dengan sifat-sifat dia tadi, dia boleh mengampunkan kita. Allah Maha Kaya, Maha Perkasa, Maha Kuat dan sebagainya. Segala sifat-sifat yang sempurna itu ada pada dia. Jadi dengan sebab kita buat macam mana pun dia, tak adalah macam manusia. Kalau manusia ni 2-3 kali kita buat silap, dia kecil hati, dia sakit hati, dia berdendam, nak marah. Manusia lagi susah. Kalau Allah SWT, sebab dia Maha Kaya, tak ada kata jadi berkurang khazanah dia tu. Dalam bab apa sekalipun tak akan berkurang. Jadi mudah. Kalau ada kaitan dengan dia saja, walaupun benda tu dosa besar. Misalnya meninggalkan sembahyang, solat, dosa besar, tapi itu berkait dengan hak Allah. Bila berkait dengan hak Allah, buatlah sebagaimana yang sepatutnya dibuat oleh orang yang meninggalkan sembahyang. Apa kalau taubat ni? Qadha lah. Qadha. Dan menyesal lah. Jangan tinggal lagi lah. Sudah habis. Tak ada dah kena bayar apa-apa lagi. Tak ada dah. Yang kena bayarnya sembahyang tu lah. Duduk sendiri-sendiri sembahyang. Ada masa sembahyang. Itu saja. Satu lagi dosa besar yang ada kaitan dengan manusia. Dia kita mencabuli hak manusia. Itulah susah. Susah sedikit. Sebab dia kena ada kemaafan daripada Tuhan dia. Ada kemaafan daripada Tuhan dia. Kalau macam dalam contoh hadis ni, dia sebut minum arak. Minum arak sekadar dia sajalah minum arak. Bila dia nak bertaubat, berhenti. Habis. Berhenti saja. Tak ada kena mengena dengan orang lain. Kalau tak ada kena mengena dengan orang lain lah. Kalau ada kena mengena dengan orang lain, dia langgar orang sampai mati, itu lain lah. Jadi ada kaitan dengan manusia lah pula. Kalau tak ada itu, tak ada semua, setakat dia sendiri mabuk, tak sedar diri, sepanjang malam, katakanlah itu dia dosa, itu dia dengan Allah. Dosa itu memang dosa besar, tapi mudah. Dengan kita ada 3 rukun saja, 3 rukun, kita betul-betul laksanakan yang ni, selesailah masalah kita. Apa? Tinggalkannya. Itu 3 rukun. Tinggalkannya. Yang kedua, menyesali atas perbuatan yang kita telah buat. Katakanlah minum arak, kita sesal, kita minum arak. Yang ketiganya, kita berazam, bertekad betul-betul, bukan main-main, bertekad untuk tidak akan melakukannya lagi sampai bila-bila. Ini 3. Kalau berkait dengan Allah. Tapi kalau berkait dengan manusia, kalau dalam contoh ni dia mencuri, jadi sudah ada dalam ni, walaupun sebut sedikit. Ya, ada yang kait dengan manusia, ada yang kait dengan Allah saja. Kalau yang berkait dengan manusia, maka kita kena bagi hak dia, bagi balik. Kalau kita curi, kena bagi balik. Curi. Kalau kita pukul dia, dia kena balas balik lah. Dengan cara kita bayar ganti rugi ke, ataupun balas, dia balas terhadap kita seperti yang kita buat terhadap dia. Kalau selagi dia tak maafkan, Tuhan tak maaf. Walaupun Tuhan mudah, kalau nak kira, kalau sekadar dia boleh ampunkan. Tapi kalau berkait dengan manusia, dia nak suruh kita ni jaga sangat hubungan sesama manusia. Dengan sebab itu dia gantung. Kalau selagi orang tu tak maaf, dia tak maaf. Cara nak memaafkan ialah bayar, ataupun balaslah, biar dia balas terhadap kita. Itulah maksudnya. Jadi kalau mencuri, bagi baliklah, bagi balik. Kalau tidak diketahui dia mencuri, benda tu tak jadi kes lah, tak jadi kes mahkamah apa. Kita ingat kita curi 10 tahun dulu curi, masa bodoh-bodoh dulu kita
Kita curi, tak ada siapa pun yang tahu sebab curi. Lepas tu kita bagi balik. Apa cara? Macam-macam lah caranya. Sebab ulama bahas, dia tidak ada dalam hadis lah itu pandangan ulama. Dia bagi pandangan macam-macam lah. Jadi sebabnya ada kalanya orang ni kalau kita cerita tu lagi tu dia marah. Jadi macam mana caranya kita nak minta maaf dengan dia? Kita nak bagi balik, bagi apa ni? Bagi apa? Kenapa bagi duit sebanyak ni pada saya? Mungkin dia tanya. Manusia susah juga. Jadi kalau boleh diceritakan, dan dia tu seorang yang baik, seorang yang cerdik, memang lebih sempurna kalau kita cerita dengan dia. Cerita saya dulu, minta maaf lah. Kita kata kita berjumpa dengan dia pula selepas 10 tahun. Semasa saya bodoh-bodoh dulu, saya ada melakukan kesilapan dengan Tuan. Apa? Saya nak minta maaf lah. Saya rasa bersalah dan tak lepas di hadapan Allah kalau selagi Tuan tak maafkan saya. Pegang tangan dia betul-betul. Patut kucuk-kucuk, dakap-dakap. Apa cerita? Dia tak tahu dah, mungkin lupa dah dia. Lupa. Kita cerita. Saya yang ambil duit Tuan, mungkin ingat. Tuan ingat ke tidak dalam peristiwa ini. Saya yang ambil duit Tuan. Dicuri dalam bentuk curi. Tidak dalam bentuk curi pun, dalam bentuk lain. Buat lari duit orang ke. Misalnya sepatutnya disampaikan, kita tidak sampaikan kepada dia, orang itu ingatkan sampai dah kepada Tuan yang sebenarnya. Kita potong lain tengah jalan. Jadi kena minta maaf. Dengan cara jangan minta maaf itu saja. Ni duit sebanyak yang saya ambil, saya nak bagi balik. Kena buat begitu. Saya nak bagi balik. Kalau dia ambil, ya mana hak dia. Kalau dia tak mau ambil, tak apalah, saya pun tak ingat dah cerita. Biarlah, saya maaf. Tak apa. Kalau dia tak ambil duit, tak apa. Tapi kalau dia nak duit, kena bagi. Kena bagi. Kalau tak bagi begitu, tak minta maaf begitu, Allah SWT tak ampunkan kita. Sampai akhirat kita tak akan lepas. Tak boleh masuk syurga selagi tak selesai. Tak boleh masuk syurga walaupun kita ada banyak dah amal kebajikannya, tapi tak boleh selagi tak selesai. Itu kalau dia tu boleh terima. Ada juga setengah orang tu dia cerdik, dia tahu manusia ni boleh melakukan kesilapan dan kesalahan, dosa-dosa, siapa saja boleh berlaku. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan mungkin terdesak sangat, berlakulah benda-benda begitu. Jadi dia buat lah, dia simpan rahsia. Dia tak sebut pada orang ramai ni, kamu tahu orang ni curi, habis semua tahu. Dia tidak macam tu. Tapi kalau orang tu tak boleh jaga rahsia tadi sehingga jadi cemar nama kita, jangan dicerita. Cuma minta maaf gitulah. Jadi ulama-ulama kata caranya nak buat macam mana? Kita buat baik dengan dia. Ikutlah apa cara. Kira-kiranya dengan cara begitu kita sudah bayar sejumlah yang kita telah ambil hak dia. Ikutlah apa cara. Kita tolong anak dia, dia belajar mana-mana, kita bagi duit. Dengan apa cara? Tak bagi naik nama kita, tak mahu. Tapi itu cara kita nak buat. Yang dia dulu akhirat, kenapa orang dia baik? Tak tahulah, ada juga manusia tak ada apa sebab pun dia suka rela dia nak kebajikan, boleh jadi. Tapi dalam hati dia tahu dia bersalah dengan orang ni. Sebenarnya ini dalam usaha dia nak bayar balik. Dia tak sanggup nak cerita sebab dia tahu dah perangai orang tu, perangai je ni panas barang. Boleh jadi dia marah pula, boleh jadi dia heboh pula, bising pula, jadi memalukan kita. Jadi tak payah cerita, tapi kena ada usaha juga. Ini kalau dia masih hidup lagi. Kalau dia dah mati boleh juga buat kebajikan untuk anak-anak dia. Kalau dia ada anak cucu dia, zuriat dia,
bagilah sumbangan kepada mereka. Sumbangan itu yang wajib, mesti dibayar sebanyak yang dia ambil itu. Kalau boleh lebih lagi, untuk anak-anak dia tu kita bagi, kalau boleh lebih lagi. Kemudian kalau kita dapat buat kebajikan dengan niat, pahala dia tu biar Allah bagi kepada dia, sebenarnya duit dia sebanyak ni, kita dah buat kebajikan ni sebenarnya berguna kepada dia di akhirat. Itu caranya. Tapi kalau mengikut yang asalnya, cara yang asalnya ialah kena bagi tahu, biar dia tahu apa sebab. Jangan, kalau tidak dia tak tahu tu sampai mati dia ingat ini tergantung gitu. Orang hilangkan hak dia, tak boleh. Kalau berkait dengan manusia, dia kena dia kena itulah, kena mendapat kemaafan daripada Tuhan dia. Tak bayar pun tak apa. Kalau dia kata tak payah bayar lah, selesai lah, baru selesai. Kalau selagi dia tak kata begitu, susah. Itu sebab dia berkait dengan manusia, soal macam perzinaan dia disebut di sini, ini termasuk dalam hak Allah ke hak manusia? Kesalahan itu berkait dengan manusia ke dengan Allah? Jawabnya, kalau antara lelaki dan perempuan sama suka sampai berlaku perzinaan, katakanlah, itu dipanggil hak Allah. Tak perlu lelaki itu minta maaf dengan perempuan. Apa guna minta maafnya? Sama-sama pilih cara tu. Yang perempuan tu pun nak minta maaf dengan lelaki, kecuali kalau salah seorang yang menggoda terlebih dahulu, bolehlah. Tetapi yang sebenarnya tak perlu. Terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia berkait dengan hak Allah. Tapi kalau kes rogol misalnya, kita mencabuli kehormatan, maruah seseorang perempuan, atau sebaliknya, itu lain. Dia kena minta maaf. Minta maaf saja tak jadi, nak buat macam mana? Dia kena fikirlah apa cara. Apa cara. Sebab itu dalam hukum Islam dia ada hukum. Kalau misalnya kalau rogol, macam mana? Kena menjalani hukuman dalam dunia tu lah, baru selesai. Dia begitu. Kemudian nak minta maaf dengan dia, tak boleh nak bayar dah tu. Tak boleh nak bayar. Jadi dia ada kaitan juga dari segi mengguris perasaan dia, menyebabkan dia jadi trauma sepanjang hayat dia mungkin. Itulah yang nak minta maaf ni. Tetapi biasanya susah kalau berkait dengan manusia ni. Sebab kalau diketahui oleh orang awam, semua kena pukul, kita mati. Sampai mati boleh berlaku. Keluarga dia tu akan pukul. Jadi macam mana caranya? Macam tadi jugalah caranya, iaitu dengan bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Lepas tu cari jalan untuk memperbaiki hidup dia, membantu dia, sehingga kita rasa tu besarlah. Jangan main-main. Bukan hilangnya kita kata kehormatan dia tu, bayaran dia 10,000 saja, tidak. Bahkan kalau kita tengok kepada keadaannya, kadang-kadang seseorang yang menjadi mangsa itu sampai mati, dia tak ada pasangan dia, tak ada orang yang nak kahwin dengan dia. Maknanya sepanjang hayat, kalau kita tak bayar pun, bayar sepanjang hayat khidmat kepada dia. Khidmat macam mana? Dengan cara fikir macam mana dia nak hidup. Kalau dia hidup ada suami, kan suami dia tanggung dari segi nafkah, dari segi apa. Ni dah tak ada siapa pun yang menghiraukan dia, nak jadikan dia sebagai isteri. Kita mudah-mudahan nak lepas tangan. Jadi macam mana dia nak hidup sepanjang hayat dia? Jadi kita kena fikir, orang yang telah melakukan kesilapan tadi, dia kena fikir sampai begitu.
Itulah baru betul-betul membuktikan kita ni insaf, kita ni betul-betul bertaubat. Kalau tidak taubat yang dikatakan taubat nasuha tu dia bukan sekadar cakap gitu saja, tidak. Maka dia akan jadi tak suka kepada perbuatan itu, bukan untuk diri dia saja, untuk keluarga dia dan untuk masyarakat dia, semua sekali dia tak mahu tengok, tak mahu dengar benda macam tu. Kalau selagi dia ada, dia akan memperjuangkan untuk menghalang benda-benda macam ni berlaku. Dengan apa cara? Ini baru orang kata insaf betul-betul, menyesal betul-betul. Kalau tak sampai ke situ, bukan lagi. Kalau tak sampai ke situ, tak sampai ke peringkat tindakan, apa tindakannya? Kita tengok selepas tu hidup dia berubah terus. Berubah tu sampai mati. Baru kita nampak betul-betul dia menyesal, betul-betul tinggal, dan betul-betul tekad ketiga-tiga rukun tadi betul-betul ada. Dia kena begitu. Masalah taubat ini. Yang kelima, pintu taubat itu sentiasa terbuka, kecuali pada masa-masa tertentu yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Kecuali kalau dah kata matahari naik sebelah barat, itu tak. Lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, dalam ayat itu disebut itu. Kalau selagi tak sampai ke situ, boleh lagi. Tapi nak sampai ke situ tu, kita dah mati berapa ramai yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat tu mati selama mana dah semua. Itu untuk hujung dunia. Kalau untuk individu, selagi nyawa tidak berada di halqum, maknanya dalam keadaan nazak, selagi tak sampai ke peringkat nazak, pintu taubat tetap terbuka. Jadi yang dalam hadis kata tadi, bagaimana pintu taubat sentiasa terbuka sesudah itu, jadi tidak ada penghujungnya ke? Ada. Penghujungnya iaitu selagi orang kata nyawa tidak sampai ke halqum, tidak berada di halqum. Seperti dalam Quran kan, Fir'aun akhir ni bila dia nak lemas tu, ditenggelami air, dia kata dia amantu billadhi amanat bihi Musa Banu Israel, aku sudah percaya kepada apa yang dipercayai oleh Banu Israel, kepada Tuhan itu. Lalu Tuhan kata dalam Quran, al-ana wa qad asaita qabli, baru sekarang ni kau nak beriman? Maknanya bukan masa dia, sebab dia dekat sangat nak mati. Masa tu tak terima. Itu berdasarkan ayat itu. Ini menunjukkan manusia ni di saat akhir dia, dalam keadaan nazak tu, pintu taubat ditutup. Kalau untuk nisbah kepada dunia ni, nazak dianya ialah matahari naik sebelah barat. Itu tempoh nazak. Maknanya dunia ni tak lama, kira-kira tak lama. Macam orang lah, orang kalau tua kan dia jadi nyanyuk. Nyanyuk tu tak lama lah, kira-kira nak mati lah. Jadi kalau naik ke barat tu tak lama apa? Tak lama nak kiamat lah, nak hancur dunia. Kalau manusia nyawa duduk situ, tak lama dah lah nak mati. Kecuali sampai ke peringkat itu. Selagi tak sampai situ, boleh. Ada harapan lagi. Pintu taubat masih terbuka. Yang keenam, Allah itu maha menerima taubat hamba-Nya. Kena ingat, Allah itu maha menerima taubat hamba-hamba-Nya. Bukan Allah ni Tuhan yang susah, kita nak berurusan dengan dia. Tidak. Paling mudah, paling mesra. Tidak kata susah kena bayar, itu kena bayar, ini tak ada. Mengaku saja, dia suka. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah suka, sayang kepada orang yang suka bertaubat. Apa makna suka bertaubat? Maknanya banyak kali dia melakukan kesilapan, sebab itu suka bertaubat.
Kalau sekali taubat sudahlah. Ni tawab itu dalam bahasa Arab sama juga dengan tadi, iaitu dia menunjukkan mubalaghah, banyak. Jadi kalau orang tu melakukan dosa banyak, dia banyaklah bertaubat. Dan Allah suka kepada orang yang suka bertaubat. Jangan kita kata Allah SWT tentu dah tak terima aku sebab banyak sangat dosa aku lakukan. Jangan kita anggap gitu. Sebab Allah ni dia tidak manusia yang mungkin merajuk, yang mungkin jadi nak marah, tak mahu berpaling dah. Bukan begitu. Bukan begitu sifat Allah. Yang ketujuh, anda tidak boleh berputus asa daripada bertaubat. Tak boleh putus asa. Nak putus asa dengan orang lain boleh, itu pun tidak sepatutnya. Tapi kalau dengan Allah, jangan. Setelah yang lain tak ada dah, dia tetap ada. Sebab itu tak boleh putus asa. Dia tetap ada. Yang lain, harapan kita, ayah kita ke, anak kita ke, ibu kita ke, siapa ke, boleh mati, boleh meninggalkan kita. Pada ketika itu tak ada lah siapa pun. Tetapi kalau kita bergantung dengan Allah, dia sentiasa ada. Dia sentiasa ada. Yang ke-8, seseorang itu perlu peka dengan keadaan semasa imannya. Dia perlu memastikan imannya berada di tahap yang terbaik sepanjang masa. Sekiranya terdapat sebarang tanda yang menunjukkan ada masalah pada imannya, dia perlu mengambil langkah-langkah pencegahan atau rawatan yang sepatutnya, seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kena jangan tak ambil berat lah, tak prihatin, tak ambil tahu apa pun yang berlaku kepada diri kita. Jangan begitu. Mesti kena peka dengan keadaan semasa iman. Hari ini kita telah artinya kena ada muhasabah lah. Hari ini apa kalau kesalahan yang kita buat, dosa. Kalau kebaikan apa yang telah kita buat, biar boleh sembuh, biar kita sedar. Biar kita sedar. Jangan kita tak berasa apa-apa pun, walaupun telah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Atau mungkin kita tak tahu pun itu sebagai suatu yang berdosa. Lagi teruk kalau macam tu. Tak tahu kenapa, tak belajar. Silap lah. Silap. Dengan sebab itu perlu belajar supaya kita tahu benda ni kita nampak macam tak besar, mudah, remeh saja. Rupanya besar, dosa besar. Macam mengumpat. Tak ada dah nampak bunuh orang, ambil harta orang, kau ambil isteri kau sibuk, tak ada. Tapi itu dosa besar. Mengumpat dosa besar juga. Kalau selagi tak minta pun, minta maaf dengan Tuhan, dia berdosa. Tak lepas kita. Tak lepas. Bertemu pula di hadapan Allah besok. Kita kata mengumpat je, kena tunggu berapa puluh tahun pula di pada mahsyar. Sepatutnya dah boleh masuk syurga, dah kawan-kawan kita masuk syurga. Kita tak boleh lagi. Kenapa? Kerana mengumpat. Kita anggap remeh. Kerana tak ada pengetahuan, kita anggap remeh benda tu. Padahalnya benda tu besar kesalahannya. Itu termasuk dalam dosa besar. Jadi kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan iman kita bermasalah, tak sihat, kita kena cepat-cepat dah baiki. Itu kalau nak boleh nak tahan lama lah. Macam orang pakai kereta lah juga. Pakai kereta tu kalau bunyi apa-apa tak sedap, cepat-cepat lah. Kena ambil hal lah. Jangan buat tak tahu. Satu bunyi buat tak tahu, dua pun tak tahu juga. 4, 5 pun buat tak tahu juga. Akhirnya boleh jadi kita hangus dalam tu pun boleh jadi. Boleh jadi. Jadi kena ambil hak dan ambil langkah-langkah pencegahan dan rawatan yang sepatutnya. Apa langkah yang sepatutnya kita ambil dalam keadaan ini? Kena tahulah. Jadi habis setakat itu
perbincangan yang lepas, kita akan sambung hari ini bab baru, iaitu bab bayani khisalil munafiq, bab menerangkan sifat-sifat orang munafik. Abdullah bin Amr meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 sifat bila terdapat pada seseorang, maka dia adalah munafik tulen. Sesiapa yang ada padanya satu saja daripada sifat-sifat itu, berarti ada padanya satu saja sifat nifaq, sehingga ia meninggalkannya. Selagi ada itu, adalah ada satu-satulah ada, tapi dia tetap ada selagi tak tinggal. Apa? Yang pertamanya, apabila bercakap dia berdusta. Bila saja bercakap berdusta, tak boleh nak dengar yang benar. Yang kedua, apabila bersumpah setia, dia berkhianat. Yang ketiga, apabila berjanji, dia mungkir. Dan yang keempat, apabila bermusuhan, dia melampau. Ini sifat munafik. Kita masih membicarakan sebenarnya tentang iman. Dalam bab iman ini diceritakan juga penyakit-penyakit iman, perkara-perkara yang mengganggu sebenarnya kesuburan iman. Antaranya ialah nifak. Adanya sifat-sifat ini menyebabkan iman tidak jadi subur. Berapa banyak kita tengok dalam dunia ni orang yang buat kerja, tapi tak ada apa-apa pertambahan apa-apa. Buat kerja saja, penat saja. Ada kan? Berapa ramai dalam dunia? Berapa ramai pula manusia yang makan jangan kira lah banyak, tak gemuk-gemuk. Tak gemuk, dia tak gemuk. Makanlah telur 5 biji sehari pun pagi, tak gemuk. Setengah-setengah orang tu, tak boleh, makan sikit dia gemuk tu, terus naik terus tubuh dia. Mesti ada sesuatu tu. Mesti ada sesuatu. Kenapa? Makanan yang begitu berzat tidak memberi apa-apa faedah kepada dia. Kenapa? Benda-benda macam inilah yang perlu difikir. Kadang-kadang iman itu dia Muslim turun-temurun lagi, tapi kenapa tidak ada peningkatan? Duduk di takut lama juga, tahap lama juga, tak ada kemajuan. Kenapa berlaku begitu? Jawabnya kerana ada penyakit-penyakit yang menghalang. Penyakit-penyakit yang menghalang itu banyak daripadanya berupa sifat-sifat yang di sini disebutkan sebagai nifak. Sifat-sifat munafik. Nak kata nifak di sini nifak i'tiqadi, tidak, bukan itu yang dimaksudkan di sini. Sebab kalau maksud nifak i'tiqadi terus munafik seperti di zaman Nabi SAW, ramai daripada di zaman Nabi itu memanglah dia sebenarnya tidak Islam pun, dakwa saja Islam, zahir saja dia pergi bersembahyang, puasa bersama dengan Nabi dan sahabat-sahabat, yang sebenarnya dia tak percaya langsung pun. Pada hakikatnya dia kafir lah. Jadi orang panggil nifaq i'tiqadi. Nifaq dari segi i'tiqad, akidah dia tu pura-pura. Nifaq maknanya pura-pura, nampak macam Islam, yang sebenarnya di belakang tu tak ada Islam langsung pun. Yang macam ni, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan berada di lapisan paling bawah neraka. Maknanya kalau nifaq i'tiqadi. Satu lagi nifaq amali. Nifaq amali ni orang Islam pun boleh ada. Sebab kalau kita nak kira setiap kalau ada saja ini terus jadi kafir, tak ada orang Islam lah. Berapa orang Islam? Dan yang seumpama ini pernah berlaku kepada sahabat pun ada. Dan Nabi SAW tak ada pula panggil dia, kata kamu kena bersyahadah pula, mengucap semula kamu, sebab kamu sudah berapa kali dah keluar Islam, dengan sebab nifaq.
Adakah begitu? Tak ada. Tak pernah pula Nabi SAW panggil sahabat dia yang ada melakukan kesilapan seperti ini supaya dia mengucap semula. Bertaubat dengan cara mengucap. Mana masuk Islam semula. Artinya sebelum itu dia sudah keluar. Tak ada. Jadi ini menunjukkan nifak amali, amalan tu saja tidak sesuai dengan orang Islam. Sepatutnya orang Islam tidak begitu. Tidak sesuai. Jadi ini dipanggil nifak amal. Dari segi amalan dia tu, bukan akidah. Akidah dia percaya. Akidahnya dia percaya benda ni haram, benda ni sungguh, benda ni wajib, sembahyang ni wajib. Dia percaya. Sungguh-sungguh percaya. Cuma dia tak buat. Dia malas. Dia itu gini. Itu nifak lah. Jadi ini yang disebutkan di sini. Sedangkan tanda-tanda nifak tu banyak lagi disebut di lain. Kalau dalam Quran kita baca Fatihah dulu kan, mula-mula tu buka Quran Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah kau kurniakan nikmat kepada mereka. Siapa? Nabi-nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Dalam Quran disebut itu. Ini semua alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, tidak mahu jalan orang-orang yang engkau telah murkai, orang-orang yang dimurkai. Contohnya selalu kalau kita tengok dalam tafsir dia sebut Yahudi. Contohnya dimurkai. Sebab apa dimurkai? Sebab sengaja dia tahu benda tu salah, dia buat. Bukan dengan tersalah, salah faham, salah anggap, dah dengan sedar. Itu al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana tidak juga yang sesat. Yang sesat ni banyak perkaranya dia tidak sengaja, tapi dia tersasul. Tak tahu juga yang macam tu. Minta Tuhan pelihara kita daripada dua golongan ini. Lepas tu mana panduannya? Kita minta tadi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita baca ayat tu kan. Inilah panduannya. Inilah kitab. Kalau kamu nak yang tu, dapat panduan nak jadi an'amta 'alaihim, tengok ni. Siapa al-maghdubi 'alaihim? Tengok dalam kitab ni. Siapa ad-dallin? Tengok dalam kitab. Dzalikal kitab, inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Kalau nak tahu benda ni, inilah kitabnya. Hudan lil muttaqin. Dalam tu kalau kita tengok dia sebut orang kafir, muka surat kedua tu, dan selepas itu dia sebut munafik. Maknanya ada tiga golongan. Muslim yang sebenarnya, kafir yang sebenarnya, dan munafik. Yang munafik ni mengambil ruang yang lebih banyak. Sebab ini bahaya. Tak ketara. Tapi banyak yang dibincangkan di situ ialah berkenaan dengan nifak i'tiqadi. Munafik sebenar. Munafik yang hakikatnya tidak lagi dia tu Islam. Bukan Islam walaupun zahirnya Islam. Baiklah, kita tengok tentang tajuk tu, bab menerangkan sifat-sifat orang munafik. Beginilah tajuk yang dibuat Imam Nawawi, Qadhi Iyad dan kebanyakan penyusun matan Sahih Muslim di sini. Al-Qurtubi membuat tajuk begini: Babu alamatil munafiq, bab tanda-tanda orang munafik. Al-Ubbi membuat tajuknya begini: Babu ahadithi khisal al-munafiq, bab hadis-hadis tentang sifat-sifat orang munafik. As-Sanusi pula membuat tajuk begini: Babun laysa minal iman akhlaqul munafiqin, bab akhlak-akhlak orang munafik itu bukanlah sebahagian daripada iman.
Ini bukan sebahagian daripada iman. Iman ni taat, iman ni setia, iman ini patuh, iman ini baik, iman ini banyaklah ciri-ciri iman. Tapi kalau macam tadi, itu bukan ciri-ciri iman. Bukan ciri-ciri iman. Tajuk yang dia buat begitu. Al-Ethiopi pula seperti berikut tajuk yang dibuatnya, bab bayani alamatin nifaq allati hiya diddu alamatil iman. Bab menerangkan alamat-alamat nifaq yang merupakan lawan kepada alamat-alamat iman. Jadi alamat nifaq ini alamat yang berlawanan dengan alamat-alamat iman. Itu dari segi tajuknya. Jadi masing-masing buat tajuk yang berbeza-beza, ya. Lepas tu kita pergi kepada hadis. Ada 4 sifat bila terdapat pada seseorang, maka dia adalah munafik tulen. Maksudnya ialah keempat-empat sifat tersebut bukan saja ada, malah menonjol pada dirinya dan sudah menjadi kebiasaannya. Itu maksud di sini. Yang kata munafik tulen, bukan lama-lama sekali, jarang-jarang sekali dia berdusta. Ada berdusta dia tak sanggup. Kalau nak cerita terus terang, dengan betul dia tak sanggup. Boleh jadi orang akan kata macam-macam pula ke dia. Kerana itu sekali saja, tak termasuk lagi. Tak termasuk. Ini maksudnya yang katakan munafik tulen tu, idza haddatha, bila saja bercakap dustalah. Bila saja begini, gini. Bila saja. Maknanya sudah jadi perangai dan kebiasaannya, terlalu menonjol sifat itu ada pada dia. Itu yang dimaksudkan di sini. Orang-orang yang kadang-kadang saja ada sifat-sifat tersebut dan ia bukan pula menjadi kebiasaan mereka, tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi kan lega sikit rasa tu kan. Kalau dapat ni lega bukan bermakna nak memudahkan kita buat, tidak. Tapi ialah kalau berat sangat susah juga hidup ni. Dan nak tahu juga yang sebenarnya, bukan saja-saja nak merengah-rengahkan, tak, yang sebenar. Apabila kita bincangkan tentang iman, nak tahu yang sebenar. Yang sebenarnya begitu. Tidaklah jadi munafik yang disebutkan di sini tulen itu, tidaklah dengan sebab ada satu kali atau dua kali berdusta itu, tidak. Takwilan seperti ini perlu dibuat kerana ada kalanya sifat-sifat yang dinyatakan itu ada pada seseorang, tetapi dia masih lagi beragama Islam, masih lagi Islam. Dan kalau kata nifak tulen itu, nifak itu pula dengan arti nifak i'tiqadi, yang tak percaya kepada Islam itu, tidak. Berapa ramai yang memang dia masih yakin dengan Islam, percaya betul-betul, cuma kerana kelemahannya adalah berlaku pada dia apa yang tersebut ini. Sifat-sifat tersebut pernah ada pada saudara-saudara Nabi Yusuf dahulu. Nabi Yusuf dahulu, saudara-saudara dia ada. Dia kata Yusuf kena makan ke serigala. Dia bawa baju Yusuf, tunjuk kepada ayah dia, ini bukti. Berbohong lah tu, berdusta. Dalam Quran sendiri ada sebut. Adakah Nabi Yakub kata kamu sudah keluar daripada Islam dengan sebab kamu berdusta, kamu munafik? Selama mana tu mereka duduk dalam keadaan berdusta, menipu ayah dia tu? Berapa puluh tahun? Lama. Jadi dusta dia tu berpanjangan, bukan sekali cakap tu, tidak. Dia kena jaga sampai lama. Satu pakatan yang dahsyat jugalah, berapa beradik tu. Sehingga akhirnya, kalau tidak kerana bertemu dengan Nabi Yusuf tu, Yusuf di Mesir tu, tak pecah lagi rahsia. Tak pecah lagi rahsia.
Jadi lama macam tu berdusta. Adakah dia jadi kafir dengan sebab itu? Tidak. Mereka tetap sebagai orang Islam, cuma lemah. Di situ kelemahannya. Mereka berbohong, mungkir janji, kata nak jaga adik dengan baik. Oh, kalau adik seorang ni tak boleh jaga, apalah kita ni. Jangan main masa nak pujuk ayah, nak bawa adik pergi berkelah. Mungkin janji. Dan mengkhianati amanah yang diserahkan kepada mereka. Semua ada ni. Semua ada tu pada saudara Nabi Yusuf. Jadi adakah ini menyebabkan jadi keluar daripada Islam? Tidak. Tidak. Namun ia adalah kes yang jarang-jarang sekali berlaku. Bukan mereka setiap kali bercakap dengan ayah dia tu berdusta saja. Semua perkara. Tidak begitu. Bukan lagi mereka tu boleh dipercayai oleh Nabi Yakub. Tak ada benda yang diamanahkan melainkan dikhianati mereka. Adakah begitu? Tidak. Cuma dalam bab tadi, kerana mereka dirasuk oleh syaitan, dan kerana kelemahannya berlakulah apa yang berlaku itu. Adanya sifat dengki, adanya sifat tak mau orang lain dilebihkan daripada diri sendiri, tidak kurangnya semangat cintakan adik-beradik, kelemahan itu ada. Tambahan pula berdasarkan riwayat yang ada, ketika itu mereka masih lagi mentah. Mungkin juga ada antaranya yang belum balik pada ketika itu. Jadi walaupun ramai 10 orang, 10 beradik, 12 semuanya. Inni ra'aitu 11 kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Itu dalam Quran disebutkan 11 bintang sujud kepada aku. 11 tu adik-beradik dia, termasuk dengan dia 12 lah. Jadi 11 tu kata dia bintang sujud kepada dia. Mana bintang sujud, adik-beradik dia berapa puluh tahun kemudian mimpi tu baru jadi kenyataan. Memang sujud lah, mengakulah yang dia paling hebat kemudiannya jadi. Jadi dia 2 beradik, mak lain, dia dengan Binyamin. Kemudian ini mak satu lagi, yang abang-abang ni mak lain. Itu cerita. Jadi kira-kiranya sebab Yusuf terlalu kecil pada masa tu, ada di antara mereka tu yang belum balik lagi pun boleh jadi. Dan kalau yang sudah balik pun mentah lagi, dalam keadaan bukan betul-betul sedar tu. Yang kita tak maunya sedar, mungkin adalah seorang dua, kalau kita nak terima. Tapi itu pun tidaklah menjadikan mereka itu keluar daripada Islam. Itu satu contoh di dalam Quran. Maka dia adalah munafik tulen. Para ulama telah mengemukakan beberapa pendapat tentang apakah maksud sebenar Nabi SAW berkata, maka dia adalah munafik tulen. Apa maksud pula dia kata munafik tulen? Ada tulen, tidak tulen pula. Yang tulen ni macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan tulen itu? Berikut dikemukakan beberapa daripadanya. Satu, dia sangat menyerupai orang-orang munafik kerana memiliki sifat-sifat tersebut. Itu maksud tulen. Serupa sangat. Serupa sangat dengan orang munafik sebenar. Itu Nabi gambarkan dengan kata-katanya munafik tulen. Yang kedua, sabda baginda SAW itu mungkin juga bermaksud dia adalah seorang munafik sejati pada saat dia berbohong, mungkir janji, khianat, dan bertengkar dalam keadaan yang melampau-lampau itu. Dalam keadaan itu betul-betul tulen. Kalau empat ni ada dalam keadaan itu tulen, tapi boleh jadi pada ketika lain
dia jadi macam lain pula. Ketulinan dia tu jadi hilang. Tapi pada masa ada benda tu, itu yang dimaksudkan tulen itu. Pada masa ada berlaku beberapa perkara tadi. Yang ketiga, munafiknya bukan pada i'tiqad, tetapi pada amalan saja. Dengan arti ia tidak menganggap halal semua pekerti buruk itu. Munafiknya bukan pada i'tiqad, tetapi pada amalan saja. Dengan arti ia tidak menganggap halal semua pekerti buruk itu. Jadi kalau anggap halal, itu sudah jadi munafik sungguh dah tu. Dah jadi kafir dah kalau macam tu. Sebab Islam tak pernah menghalalkan dusta. Tak pernah. Tak pernah mengajarkan kita supaya berkhianat. Tak pernah. Tiba-tiba dia kata ini ajaran Islam. Itu salah lah. Kalau macam tu salah. Ini kalau dia langgar ajaran Islam, tapi dia percaya itu ajaran Islam. Ajaran Islam tak bagi buat begini-gini. Dia saja langgar, itu kelemahan dia. Tapi bila ada semua ni, maknanya lengkaplah ada. Lengkap. Bukan satu saja sifat munafik tu ada. Lengkap. Jadi tulen tu maksudnya banyak sangat ada. Banyak sangat. Walaupun benda tu tidak jadi pegangan hidup dia, tidak jadi akidah dia, tapi dari segi amalan itu pun teruk dah tu. Disebut 4 saja. Kalau banyak lagi tulen lagi lah. Kalau banyak lagi, maknanya kepada orang yang beriman yang takut, 4 ni pun dah Nabi kata tulen dah. Macam mana kalau lebih lagi? Lagilah bahaya. Terancam benar lah, terdedah benar lah iman dia tu kepada ancaman ini, bahaya tu. Yang keempat, ia boleh juga dipakai dengan arti sifat-sifat tersebut sudah seperti tabiat, sudah menjadi tabiat dan kebiasaannya. Ia baginya merupakan perkara remeh-temeh saja dalam kehidupan. Boleh jadi yang dikatakan tulen tu, kalau orang macam ni lah, jadi tak ada apa dah bagi dia. Tak ada kata dia berdebar ke, dia kabra ke, kata orang Kelantan kata kenaling ke. Tak ada kenaling. Tak ada berdebar apa pun. Kering. Dia boleh kering, senyum sampai senyum yang menipu. Ataupun berdusta, bercakap macam ya dah. Dah jadi tabiat dia. Kalau macam tu tulen dia. Dalam semua perkara ni memang macam tu dia. Dan dia bagi dia remeh, mudahnya nak buat benda macam tu. Ini tulen. Yang kelima, mungkin juga perkataan munafik di sini dipakai dari sudut bahasanya semata-mata. Kerana di dalam bahasa Arab, nifak itu berarti menzahirkan sesuatu tidak sama dengan yang disembunyikan. Orang yang mempunyai sifat-sifat ini memang begitu. Orang yang berbohong menampakkan dirinya berkata benar. Orang yang mungkir janji pula menampakkan dirinya menepati janji. Yang ini pada saat dia membuat janji. Demikianlah seterusnya. Jadi dia menampakkan tidak sebagaimana yang sebenar. Dia nak mungkir janji dah, tapi cara dia tu berjanji itu macam dia akan menepati janji. Yang sebenarnya tidak gitu. Dia berdusta tu, cara dusta dia tu kering sangat, hidup sangat, sehingga orang ingat betul, padahal yang sebenarnya tidak gitu. Beginilah. Boleh jadi yang dimaksudkan dengan tulen itu dari sudut ini, dari sudut ini. Yang keenam, Qadhi Iyad pula mengatakan bahawa hadis ini seeloknya dipakai dengan makna tashbih. Dengan makna tashbih, iaitu seseorang itu menyerupai orang munafik kerana berkelakuan seperti mereka. Jadi kata dia, munafik tulen apa ni? Seperti munafik tulen. Kita kena tambah begitu. Sebab selalu juga dalam penggunaan orang Arab ni, dia tak sebut seperti.
Tapi yang sebenarnya ada di situ seperti itu. Bagi Qadhi Iyad, dia kata ada seperti orang munafik tulen. Kalau macam ni, makna sejati atau tulen pula ialah pada sifat-sifat tersebut, bukannya kemunafikan sejati yang ada pada orang-orang kafir. Bukan itu, iaitu pada sifat-sifat itu saja. Pada sifat itu saja. Yang ketujuh, kemunafikannya hanya untuk orang yang bercakap dengannya, yang menyerahkan amanah kepadanya, serta yang menerima janjinya, bukan kepada manusia secara umum. Jadi kata tulen ke munafik betul tu nisbah kepada orang yang berurusan dengan dia. Jadi kalau orang tu, kalau dia nak kata betul-betul dia ni menipu betul, boleh kata. Dan sifat ini betul-betul munafik, sehingga orang yang berurusan dengan dia tu boleh kata. Tapi boleh jadi orang lain tak perasan pun, tak tahu. Jadi bagi orang yang berurusan dengan dia, ada yang kata begitu. Jadi ada beberapa pendapat lah di sini. Yang ke-8, boleh jadi juga yang dimaksudkan dengannya ialah orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana para sahabatnya menjauhkan diri daripada mereka. Seolah-olahnya pada zaman itu sifat-sifat tersebut hanya boleh didapati pada orang munafik yang sejati sahaja. Jadi ini maksudnya munafik tulen ni Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada munafik di zamannya. Seolah-olahnya Nabi bagi garis panduan pada sahabat-sahabatnya. Kalau kamu bertemu dengan orang macam ni, walaupun dia tu nampak Islam, percayalah, itulah munafik tulen. Sebab orang Islam yang betul-betul, dia tak ada macam ni, berkumpul macam ni pada dia, tak ada. Jadi itu seseorang jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu panduan daripada baginda untuk sahabat-sahabat dia tu mengecam siapa munafik di kalangan yang ada. Itu salah satu pendapat juga. Takwilan-takwilan seperti itu perlu dibuat kerana perbuatan-perbuatan yang tersebut di dalam hadis 47 di atas tidak lebih daripada merupakan dosa-dosa atau maksiat semata-mata. Dan mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa atau maksiat, biar bagaimana besar sekalipun dosa atau maksiat yang dilakukannya. Banyak macam mana pun dosa atau maksiat dilakukannya, bilangannya banyak, besar macam mana, dia tidak jadi kafir. Jadi dengan itu kita tak boleh pakai nifak di sini atau munafik di sini dengan makna munafik kafir tu, iaitu nifak i'tiqadi. Tak boleh pakai begitu, mesti kena takwil. Nak takwil tu dalam banyak-banyak tadi tu, kita lebih puas hati dengan yang mana terpulang kepada kita. Atau mungkin kita boleh guna mana-mana panduan yang diberikan tadi tu, sebab orang yang tak sama, boleh jadi orang ni lebih tepat dengan yang ni, yang ni lebih tepat dengan yang ni, tak sama. Kita boleh guna semua tu sebagai panduan, khususnya untuk diri kita sendiri, bukan nak cerita pasal orang saja. Kita sendiri ada ke tidak? Kalau ada, bahayalah tu, kena beringat. Disebut situ beberapa perkara. Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta, apabila bersumpah setia dia berkhianat. Bersumpah setia ni mana sumpah setia, baiklah ke apa ke, itu maksud sumpah setia tu, baiklah. Misalnya dia berkhianat, dia pegang jawatan apa-apa, tiba-tiba dia, orang mengharapkan dia buat macam lain, dia buat macam lain, itu khianat. Setiap kali dia ni kalau diserah apa-apa, kalau ada begini, bukan sekali berlaku, bukan, macam tadilah. Apabila berjanji, ni berjanji biasa, dia mungkir. Dan apabila bermusuhan, dia melampau. Jadi tak padan-padan dengan benda tu. Kesnya benda kecil saja, terus bawa keluar pistol. Bawa keluar pistol tu, keluar sungguh tu, boleh jadi tembok. Tak boleh. Kalau orang mukmin yang sebenar sejati, dia tidak, tak sampai sini. Tengok benda lah, nak sampai bawa keluar pistol tu, tengok benda lah. Padan ke apa kesnya, lewat sikit ke apa ke, kita kata
sampai keluar pistol terus. Ataupun salah mahal sikit ke, orang letak dia niaga biasa kan. Tak mau beli dekat dia, beli dekat lain, biasa lah. Terus keluar pistol. Tak boleh macam tu. Nak berkelahi pun dia ada haknya juga. Takkan tak ada ujung dia. Ni orang yang jadi tak ada ujung dia, melampau. Lebih-lebih yang kecil-kecil tu jadi bukit. Yang macam ni bahaya. Yang macam ni, inilah yang dikatakan sifat munafik. Dan menyimpang dari, melampau dan menyimpang dari kebenaran. Dia tak kira dah benar tak benar, dia salah tak salah, tak kira dah. Kalau adik-beradik dia akan bela. Kalau bangsa dia akan bela. Betul bangsa dia. Orang lain tak kira. Ini tak boleh. Bukan cara Islam. Nabi SAW kata yang macam ni adalah cara munafik. Dia sanggup mengarut, berdusta dan membuat helah demi mendapat kemenangan dalam dakwaannya. Sanggup buat apa saja nak memenangkan dakwaan dia. Oleh kerana hadis ini tidak boleh dipakai dengan maknanya yang zahir mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia ditakwilkan oleh para ulama dengan beberapa takwilan berikut. 1. Yang dimaksudkan dengan nifak di sini ialah nifak amali, bukannya nifak i'tiqadi seperti yang sebut tadi. Kalau nifak i'tiqadi ni, orang tu memang tidak Islam lagi, walaupun dia tak berhenti bersembahyang 5 waktu. Kita tengok ada dalam masjid, kalau dalam hati dia tak percaya sedikit, itu nifak i'tiqadi lah. Yang zaman Rasulullah tu ramai macam tu, ramai. Yang kedua yang dimaksudkan sebagai orang munafik di sini ialah orang yang menjadikan perbuatan-perbuatan yang tersebut itu sebagai kebiasaannya dan menganggapnya sebagai perkara remeh-temeh. Ini kerana orang yang sedemikian rupa biasanya bermasalah daripada segi akidahnya. Kalau dah jadi kebiasaan ini, jadi tabiat dia, biasanya dari segi akidah pun dia ada masalah. Dia tidak saja setakat amal saja, biasanya dia ada kena-mengena dengan akidah. Mungkin juga kerana dia memang orang munafik yang sebenar. 3. Perkara-perkara yang disebutkan itu merupakan tanda-tanda orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi juga ini pendapat yang ketiga. Sahabat-sahabat baginda akan menjauhi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut agar mereka tidak terpengaruh dengannya. Mereka pula kebanyakannya tidak mengetahui siapakah orang-orang munafik di kalangan mereka. Inilah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Habis itu kemudian antara pengajaran dan panduan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, 1. Orang Islam perlu berhati-hati dengan golongan munafik atau talam 2 muka. Kena berhati-hati. Dan jangan ada sifat-sifat itu. Kalau ada 1, 2 pun sudah berwaspada dah beringat dah. Nabi SAW sendiri pun 4 tu dia sebut tulen tu. Ini nak menakutkan lah supaya tidak pergi dekat. Kalau tidak dia anggap kecil pula, remeh-temeh, mudah-mudah pula. Itu habis berat tentang sifat-sifat munafik. Yang kedua, orang-orang munafik boleh merosakkan imej baik Islam. Dia boleh rosak. Kalau orang ingat dia orang Islam, jadi macam sekarang lah, kalau kesalahan letak atau orang Islam. Jadi padahalnya orang Islam tu yang macam mana? Sebab tidak Islam yang betul, tapi buruk nama Islam. Buruk nama Islam. Yang ketiga, agama Islam menyeru penganutnya ke arah kebaikan. Sekiranya terdapat sebarang unsur kejahatan pada mereka, ia bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh agama. Bukan agama ajar begitu. Bukan itu dikehendaki oleh agama. Bukan. Itu kelemahan pengikut dia, kerana dia tidak menjadi penganutnya yang betul. Itu saja. Yang ketiga, orang munafik itu bukan semuanya kafir.
Kalau kata munafik ni mesti kafir? Tidak. Tapi ada juga yang kafir. Yang kafir itu ialah kalau nifaknya i'tiqadi. Kalau nifaknya tidak i'tiqadi amali, itu Islam. Boleh jadi Islam lagi. Yang keempat, orang munafik boleh dikenali melalui tanda-tanda yang ada pada mereka. Yang ni ada tanda. Antaranya yang disebutkan dalam hadis ni. Kalau disebut dalam Quran, antaranya wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Bila sembahyang dengan malas sangat. Dan sembahyang tu nak menunjuk-nunjuk kepada orang. Itu sifatnya. Nak menunjuk-nunjuk. Bukan ikhlas. Ada mari perasaan macam tu. Jadi kalau ada, tolaklah. Jangan dibiarkan semakin subur sifat-sifat itu. Dan banyak lagi lah yang lain-lain, banyak lagi. Selalu misalnya, tapi kali ini dia termasuk dalam nifak i'tiqadi. Kafir lah kalau macam ni. Cuma dia berupa dengan rupa Islam. Misalnya dia mengejek ajaran Islam. Apa macam ni? Sekali suruh menghadap kepada Baitul Maqdis, sekali pula Kaabah pula. Jadi Tuhan ni jahil ke? Kita dulu ikut Tuhan yang jahil lah, macam-macam disebut. Misalnya, contoh, orang munafik dulu sebut begitu. Kalau ini hukum Tuhan, kenapa Tuhan tak tahu ke? Buat daripada dulu lagi tetap. Biar tetap lah. Ini sekali sini, sekali ke sini. Dia kata. Lepas tu kalau tengok orang Islam yang susah-susah, tengok inilah akibat ikut Islam. Orang Islam memang hina. Kata macam tu. Orang Islam tak ada maruah. Ini sama macam kata macam tu. Ini kata-kata orang munafik. Di zaman Nabi dulu memang macam tu. Selalu menimbulkan fitnah, biar jadi kacau. Itu sifat munafik juga. Dia nanti peluang, tengok apa masanya, peluangnya dia nak mencelah, nak bagi orang nampak keluarga Rasulullah dia pun tidak damai, rumah tangga dia pun berselerak juga. Sebab itu dia sebarkan, pernah disebarkan Nabi SAW sudah cerai isteri dia. Nabi punya sedih, tak pergi bersemayam, kata dia di masjid. Kenapa? Dia sudah cerai, berkelahi dengan isteri-isteri dia. Habis sibuklah. Sahabat-sahabat yang betul-betul tu menangis dalam masjid. Sayyidina Umar pun diberitahu. Sayyidina Umar daripada rumah dia datang jauh. Dia tengok betul-betul dia orang menangis dalam masjid. Dia tanya kenapa Rasulullah cerai isteri dia. Ada yang kata begitu. Tapi Sayyidina Umar ni jenis lain. Sahabat-sahabat bagus, semua bagus-bagus. Tapi peribadi tu tak sama. Dia orang, Sayyidina Umar orang kuat, orang berani. Dia jadi berterus terang. Dia pergi nak berjumpa dengan Nabi 2-3 kali minta kebenaran. Jadi yang jaga itulah khaddam Nabi itu tidak bagi. Tak bagi. Akhir sekali dia minta juga Nabi suruh naik lah. Nabi duduk di atas loteng dia, rumah atas, bukan bawah, atas loteng. Dia naik, cakap. Dia pergi kepada tajuk yang sebenarnya yang dia nak tanya. Betul ke Rasulullah SAW cerai isteri? Rasulullah pun panik. Tidak, tak ada pun. Sayyidina Umar pun Allahu Akbar takbir. Sukanya dia. Rupanya dia duduk menangis di masjid tu, yang sibuk orang tu cerita kata Nabi cerai isteri, yang dia cerita Nabi cerai isteri. Tak betul. Siapa yang bawa cerita? Bapak munafik. Dia suka sangat kalau tersebar dalam masyarakat tu keretakan rumah tangga Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah ni contoh. Jadi kalau pemimpin nombor 1 dia tak boleh nak kawal keluarga dia, tak ada dalam suasana yang damai, macam mana nak jadi contoh? Dia cuba cari peluang. Berapa banyak peluang, antaranya cerita disebarkan oleh mereka. Ini sifat munafik juga, sebarkan cerita orang yang baik-baik jadi tak baik. Itu banyaklah sebenarnya, banyak.
Orang-orang Islam tidak seharusnya bergaul dengan orang-orang munafik atau membiarkan mereka bebas melakukan apa saja. Tak boleh begitu. Bahkan kena ada tindakan. Bahkan zaman Sayyidina Umar, dia ambil tindakan. Yang keenam, sekiranya seseorang itu disyaki munafik, kata-katanya tidak boleh dipegang, janjinya tidak boleh dipercayai, dia tidak boleh diharapkan untuk memegang amanah. Elakkan daripada berbahas dengannya. Elakkan sebarang pertikaian yang mungkin timbul dengannya. Lebih tepat lagi, jauhkan diri daripadanya. Paling tidak pun berwaspadalah dengannya. Itu ya, sebagai panduan. Kalau kita dapati ada pada seseorang itu sifat-sifat, kita berikan. Itu nak selamat diri kita. Cara jangan telan terus apa-apa yang kita dengar, jangan telan terus. Telan bulat-bulat gitu. Tengok, kena selidik dulu. Kena selidik. Kemudian hadis yang satu lagi yang akhir itu, kita rasa tak sempatnya ya. Simpanlah satu lagi ya. Untuk akan datang. Rasa tak sempat, kita habiskan. Setakat itulah dulu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Sifat susah apa yang masuk dalam laporan Kalau lebih-lebih sangat, susah sangat. Memang jadi sifat ni. Tak sedap lah tu. Tak sedap lah tu. Dia kena cara Nabi macam mana kan. Tapi bukan bermakna semua mudah. Apa macam mana masalah pun mudah. Tidak gitu. Ini yang tak sepatutnya pun, yang boleh dimaafkan lah kita kata, dia tak maaf juga. Tak boleh lah macam tu. Munafik kepada diri ini hati. Hati. Maknanya kita tak boleh mengenali ataupun kita tak boleh menuduh orang tersebut. Okay, munafik kepada diri. Tak boleh. Hati. Bagaimana dengan munafik amali? Adakah itu dia menuduh atau mensyaki atau memikir orang menjauhi orang yang menunjukkan sifat-sifat munafik amali? Ya memang gitu. Daripada panduan ini kita kena berwaspada lah. Kalau kita boleh beritahu kepada orang lain, boleh menjauhi memang gitu sepatutnya. Kena bagi tahu. Kita sendiri pun tahu, orang lain pun tahu, supaya siapa pun tak mahu ada perangai macam tu, tak suka. Jadi dengan sendirinya masing-masing itu buang sifat-sifat itu. Jadi dari segi i'tiqadi ke amali kita tak tahu. Kalau zaman Rasulullah dulu, dia cerita, kalau dia cerita tu kena terima lah. Tapi kalau zaman kita ni, kita tak tahu yang sebenarnya. Cumanya dengan ada tanda-tanda tu kena waspada je lah. Itu. Ya. Di kalangan kita, dia dari segi periwak perawi ni yang diterima tu antaranya, kalau termasuk dalam golongan kita panggil ahli bid'ah ni, sama ada khawarij ke apa ke, antara mereka itu antaranya ialah dia pernah terlibat dengan fahaman itu suatu ketika dahulu. Setelah ulama-ulama diterima itu, terima tu setelah dia bertukar, tinggal dah fahaman itu, tapi dia pernah berfahaman khawarij misalnya. Itu maksudnya, bukan dia masih berfahaman khawarij dalam keadaan sempurna dengan menjadi da'inya, dengan menjadi penyumbang kepada penyebaran fahaman itu. Tidak begitu. Jadi yang pertamanya kita kena kita kena simpan lah, kena berhati-hati. Jangan kata bila kata khawarij itu dia sampai ke akhir hayat dia khawarij. Jangan ingat begitu.
Jadi ulama-ulama yang timur tu dia tahulah bahawa dalam sejarahnya memang pernah dia Khawarij. Tapi selepas itu dia sudah bertaubat. Bila sudah bertaubat tak apalah. Maksudnya riwayat yang diterima daripada dia tu selepas dia bertaubat. Satu. Yang kedua, boleh jadi yang dikatakan Khawarij atau lain-lain itu tuduhan setengah-setengah pihak. Ada yang berkata begitu. Boleh jadi tepat, boleh jadi tidak. Jadi mengikut pengkaji hadis, misalnya ulama ni dia terima. Sebab bagi dia tak ada bukti yang kukuh. Selagi tidak ada bukti yang kukuh dan kehidupan dia tu diterima oleh tokoh-tokoh besar sebagai seorang ahli ilmu, kita terima saja. Artinya tak boleh menerima berdasarkan tunjuk saja. Orang tunjuk ulama, kita tidak bersikap begitu. Tunjuk dia Khawarij, dia Syiah, lalu terus terima. Tak boleh begitu. Sikap ulama kita cukup teliti. Kalau semata-mata ada sebut gitu, dia tak terima lagi, dia selidik. Dia ambil pendapat orang-orang yang lebih mengenali orang tu secara peribadi. Walaupun mungkin pilihan dia tu ada salah silap, mungkin, tetapi itulah setakat usaha yang dapat mereka berikan dalam perkara ini. Itulah antara perkara utama yang kita perlu faham berhubung dengan ahli bid'ah. Yang ketiga, kalau kata Khawarij itu pun, dia mungkin ada banyak golongan pula, banyak buah firqah pula. Macam Syiah, macam lain-lain pun dia tidak satu, banyak. Boleh jadi yang diterima itu ialah daripada satu kelompok yang sederhana, yang tidak melampau. Yang tidak melampau boleh diterima dengan syarat yang tidak melampau tu misalnya tidak terbukti dia ni sebagai pendakwah fahaman itu, cuma dikatakan dia orang itu. Jadi dia termasuk misalnya Syiah Tafdiliyah. Kalau Syiah Tafdiliyah okey, tapi orang sebut sebagai Syiah semua, Syiah mana-mana pun Syiah. Sedangkan ulama-ulama hadis itu dia teliti pula orang berkenaan yang dikatakan dia tu Syiah, bukan Syiah Ismailiyah ke atau Syiah Imam 12 ke, tapi Syiah Tafdiliyah berdasarkan kajian dia. Ini semua diambil kira. Dengan sebab itu jangan keliru. Setengah-setengah orang kata kita ahli sunnah dia tak bersih, sebab ada semua perawi-perawi macam-macam latar belakangnya. Sebenarnya begitu hakikat dia. Itu hakikat dia. Dan cara yang dipilih oleh ulama kita tu memang cara yang terbaik dan paling sederhana, terbuka, tidak kata dengar saja terus pakai apa yang dituduh, apa yang dikatakan oleh orang. Tidak begitu. Mereka teliti. Soal salah silap mungkin ada, tetap ada lagi. Itulah sebab ada kritikan pihak itu, pihak ini, tapi mereka pun ada bagi syarat pula. Dengan syarat gini-gini, riwayat dia yang kita terima tu tidak menyokong fahamannya misalnya. Kalau yang menyokong, walaupun dikata saja tak pasti lagi, mereka tak akan terima. Kalau tidak menyokong, bahkan menyanggahi fahaman dia sendiri, itu lagi diterima. Dia ada maksud sendiri. Ulama-ulama kita terima daripada perawi-perawi, daripada aliran-aliran yang seumpama itu. Itu sajalah secara ringkas. Wallahu a'lam. Dah saja kita setakat itulah ya. Wallahu a'lam.